Dengarkan tuan satu riwayat. Raja di desa negeri Kembayat, dikarang fakir dijadikan hikayat supaya menjadi tamsil ibarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Rosman, pelajar PPISMP Bahasa Melayu A. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya saya diberi kesempatan untuk membentangkan analisis novel Hatimu Aisyah karya Surina Hassan. Segala puji baginya kerana dengan nikmat ilmu dan kesempatan masa kita dapat bersama-sama mendalami karya yang syarat dengan nilai kemanusiaan ini. Novel Hatimu Aisyah bukan sekadar kisah penceritaan biasa. Ia merupakan sebuah karya yang syarat dengan emosi, realiti kehidupan serta cabaran yang dihadapi oleh seorang wanita dalam mengharungi tekanan hidup. Melalui watak Aisyah, kita dapat melihat secara jelas bagaimana perjuangan individu, khususnya wanita, dalam menghadapi pelbagai bentuk konflik, baik dalaman maupun luaran, mempengaruhi perkembangan diri, perhubungan sosial. Yang menariknya, novel ini bukan sahaja menceritakan perjalanan hidup Aisyah tetapi juga mengandungi kritikan sosial. Kritikan sosial yang mendalam. Kritikan ini mencerminkan keadaan sebenar masyarakat termasuk tekanan sosial, nilai-nilai tradisi dan cabaran dalam mengekalkan identiti diri di tengah arus perubahan masyarakat. Satu persoalan penting yang saya ingin kemukakan ialah sejauh manakah masyarakat benar-benar memahami konflik emosi yang dialami oleh individu seperti Aisyah? Adakah kita sebagai pembaca hanya melihat permukaan cerita atau kita mampu menyelami kedalaman perasaan, tekanan dan cabaran yang dihadapi oleh watak utama? Dalam pembentangan ini saya akan mengupas 6 jenis kritikan yang terkandung dalam novel ini. Antaranya kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisian, dan yang terakhir, kritikan penilaian. Pertama sekali, marilah kita pergi ke kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan merujuk kepada cara pengarang menyampaikan kritikan secara halus dengan menyelitkan unsur pujian. Ia bukan sekadar memuji watak tetapi juga memberikan pembaca ruang untuk memahami nilai-nilai positif yang cuba diketengahkan melalui cerita. Dalam novel Hatimu Aisyah, watak Aisyah digambarkan sebagai seorang yang kuat, tabah dan tidak mudah berputus asa. Walaupun berdepan dengan pelbagai ujian hidup, kecekalan watak ini jelas menonjolkan bukan sahaja dalam menghadapi masalah peribadi tetapi juga cabaran yang timbul daripada masyarakat sekelilingnya. Sebagai contoh, Aisyah tetap meneruskan kehidupannya walaupun mengalami tekanan emosi dan konflik dalaman yang berat. Dia menghadapinya walaupun mengalami tekanan emosi dan konflik dalaman yang berat. Dia menghadapi dilema dalam hubungan kekeluargaan, tanggungjawab terhadap masyarakat serta cabaran dalam mencari kebahagiaan peribadi. Namun, watak ini menunjukkan ketabahan yang luar biasa, membuktikan bahawa kekuatan seseorang wanita bukan sahaja terbatas kepada kemampuan fizikal tetapi juga mental dan emosi. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pengarang ingin menonjolkan kekuatan seorang wanita sebagai teladan kepada pembaca. Aisyah bukan sekadar sahaja simbol ketabahan individu tetapi juga lambang ketahanan wanita dalam menghadapi cabaran hidup yang
kompleks kritikan sanjungan ini memberi peluang kepada pembaca untuk menghargai nilai kecekalan, keberanian dan keupayaan mengharungi ujian hidup. Namun begitu, di sebalik pujian terhadap kekuatan Aisyah, terdapat kritikan tersirat terhadap masyarakat. Novel ini menyingkapkan realiti bahawa masyarakat sering menganggap wanita perlu sentiasa kuat, tabah dan berdikari tanpa memberi sokongan yang sewajarnya. Pujian yang diberikan kadang-kala bersifat superficial, sementara keperluan emosi dan psikologi individu diabaikan. Dengan kata lain, walaupun masyarakat sering memuji dan mengangkat wanita seperti Aisyah, hakikatnya sokongan sebenar baik dari keluarga, rakan atau masyarakat sering tidak mencukupi. Hal ini mencerminkan konflik antara harapan sosial dan realiti kehidupan individu, sekaligus membuka ruang refleksi kepada pembaca untuk lebih memahami peranan dan tanggungjawab kita terhadap wanita di sekeliling. Dalam konteks pembelajaran dan keterampilan berbahasa, kritikan sanjungan ini menunjukkan kebijaksanaan pengarang dalam menyampaikan mesej. Zurina Hasan menggunakan bahasa yang halus dan naratif yang menyentuh emosi supaya pujian dan kritikan tersirat dapat disampaikan tanpa menimbulkan rasa berat atau menghakimi. Teknik ini memperlihatkan keterampilan berbahasa Melayu yang tinggi selari dengan matlamat KPPB untuk memartabatkan bahasa dan budaya sebagai refleksi kepada pembaca atau penonton pembentangan ini. Kita boleh bertanya, adakah kita sendiri menyadari apabila memuji seseorang, kita juga kadang-kala mengabaikan keperluan mereka? Yang kedua, bagaimana kita boleh mengekalkan keseimbangan antara memuji dan memberi sokongan yang tulus? Dengan huraian ini, kita bukan sahaja memahami nilai positif watak Aisyah, tetapi juga menggali mesej sosial yang tersirat yang menjadikan novel Hatimu Aisyah sebagai karya yang bukan sahaja menarik dari segi cerita tetapi juga bermakna dari segi pembelajaran, nilai dan budaya. Seterusnya kita pergi ke kritikan teguran. Kritikan teguran merupakan bentuk kritikan yang disampaikan secara lebih langsung dan tegas, berbeza dengan kritikan sanjungan yang lebih halus. Teguran ini menekankan kelemahan, kekurangan atau masalah yang wujud dalam masyarakat atau watak, dan ia bertujuan membuka kesedaran pembaca untuk melakukan perubahan atau refleksi diri. Dalam novel Hatimu Aisyah, pengarang menegur sikap masyarakat yang suka menghakimi tanpa memahami situasi sebenar yang dialami oleh seseorang individu. Hal ini dapat dilihat melalui watak Aisyah yang kerap menjadi sasaran pandangan negatif daripada orang sekeliling. Aisyah sering menghadapi andaian dan prejudis di mana orang ramai membuat penilaian berdasarkan tanggapan luaran tanpa menyelami realiti yang dihadapinya. Sebagai contoh, Aisyah kadang-kala dikritik kerana tindakan yang dianggap tidak sesuai oleh masyarakat, walhal tindakan tersebut sebenarnya adalah hasil daripada pertimbangan dan dilema peribadi yang kompleks. Teguran ini jelas menunjukkan bahawa sikap prejudis dan kurang empati masih wujud dalam masyarakat. Ia membuka mata pembaca tentang kepentingan memahami individu sebelum menilai atau memberi komen. Kritikan teguran ini juga menekankan bahawa masyarakat perlu lebih peka terhadap cabaran hidup yang mungkin tidak dilihat oleh mata kasar, khususnya tekanan dan konflik emosi yang dialami oleh wanita. Selain itu, pengarang turut menegur sikap manusia yang tidak peka terhadap kesihatan mental individu lain. Dalam novel ini, Aisyah menghadapi tekanan emosi dan konflik dalaman yang berat, namun orang sekelilingnya sering mengabaikan tanda-tanda masalah yang dihadapinya. Sikap ini bukan sahaja mengganggu kesejahteraan Aisyah, malah memperlihatkan kekurangan kesedaran sosial terhadap isu kesihatan mental yang kini menjadi semakin penting dalam dunia moden. Teguran ini sangat relevan kerana dalam dunia hari ini isu kesihatan mental semakin meningkat, namun stigma dan kurangnya empati masih wujud. Pembaca diajak
untuk mengambil pengajaran bahawa memahami dan memberi sokongan kepada individu yang menghadapi tekanan emosi adalah tanggungjawab sosial yang perlu dipupuk sejak awal. Dalam konteks pembelajaran dan keterampilan berbahasa, teguran ini menunjukkan keberanian pengarang dalam menyampaikan mesej kritis. Zurina Hassan tidak hanya menceritakan kisah Aisyah tetapi secara halus menegur masyarakat dengan gaya bahasa yang jelas tapi beretika, mengajak pembaca berfikir dan melakukan introspeksi sebagai refleksi kepada penonton atau pembaca. Pernahkah kita sendiri membuat andaian terhadap seseorang tanpa memahami situasi sebenar mereka? Bagaimana kita boleh menjadi masyarakat yang lebih empati dan peka terhadap kesihatan mental orang lain? Apakah tanggungjawab kita dalam menyokong individu yang menghadapi tekanan hidup? Dengan kritikan teguran ini, novel Hatimu Aisyah bukan sahaja menceritakan kisah peribadi watak utamanya tetapi juga mengajak pembaca merenung sikap sosial dan tanggungjawab mereka. Teguran ini menekankan bahawa pujian semata-mata tidak cukup. Kesetaraan dan sokongan terhadap individu juga amat penting. Seterusnya, kita bergerak ke kritikan saranan. Kritikan saranan merupakan bentuk kritikan yang menyampaikan carangan atau penyelesaian terhadap masalah yang dibincangkan dalam karya. Ia bertujuan untuk memberi panduan dan inspirasi kepada pembaca tentang bagaimana isu ini dibangkitkan boleh ditangani secara konstruktif. Dalam novel Hatimu Aisyah, pengarang secara tidak langsung menyarankan agar masyarakat lebih memahami, menyokong dan prihatin terhadap individu yang sedang berdepan dengan tekanan hidup. Kritikan saranan ini bukan sekadar memberi cadangan tetapi juga membimbing pembaca untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih sensitif terhadap keperluan orang lain. Sebagai contoh, watak Aisyah memerlukan sokongan emosi daripada orang sekeliling, bukannya kecaman atau penilaian negatif. Sokongan ini penting untuk membolehkan individu seperti Aisyah menghadapi cabaran hidup dengan lebih yakin dan berdaya tahan. Tanpa sokongan yang sewajarnya, tekanan emosi boleh menjadi lebih berat, seterusnya menjejaskan kesejahteraan mental dan sosial seseorang. Oleh itu, masyarakat perlu mengamalkan sikap empati dan saling membantu. Empati bukan sahaja melibatkan perasaan simpati tetapi juga tindakan yang menyokong individu dalam menghadapi masalah. Ia boleh berupa kata-kata semangat, bantuan praktikal atau sekadar kehadiran untuk mendengar keluluhan mereka. Selain itu, novel ini turut menekankan bahawa keluarga memainkan peranan penting dalam memberi sokongan moral. Sokongan keluarga adalah asas kepada pembentukan kekuatan dalaman individu. Keluarga yang memahami dan prihatin dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seseorang untuk terus maju walaupun menghadapi kesukaran. Hal ini menunjukkan bahawa penyelesaian kepada masalah sosial memerlukan kerjasama semua pihak, bukan sahaja individu atau keluarga tetapi juga masyarakat perlu keseluruhan. Apabila masyarakat, keluarga dan individu bersatu dalam memberi sokongan, tekanan hidup dapat dikurangkan dan kesejahteraan sosial dapat dipelihara. Dalam konteks keterampilan berbahasa dan budaya Melayu, kritikan saranan ini menunjukkan bagaimana pengarang menggunakan naratif dan dialog yang bersahaja tetapi bermakna untuk menyampaikan mesej moral. Zurina Hassan berjaya menggabungkan unsur budaya, nilai sosial dan bahasa yang indah untuk mengajak pembaca bukan sahaja menghargai watak tetapi juga mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Sebagai refleksi kepada penonton, adakah kita sudah cukup peka terhadap keperluan emosi orang di sekeliling kita? Bagaimana kita boleh membantu individu yang sedang menghadapi tekanan hidup tanpa menghakimi? Apakah peranan kita sebagai masyarakat untuk membina persekitaran yang lebih empati dan prihatin? Dengan kritikan saranan ini, novel Hatimu Aisyah bukan sahaja menceritakan kisah Aisyah tetapi juga menjadi panduan moral kepada pembaca dan masyarakat agar setiap individu mendapat sokongan dan perhatian yang sewajarnya dalam menghadapi cabaran kehidupan. Seterusnya, kita beralih kepada kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan merujuk kepada sudut atau perspektif yang digunakan oleh pengarang atau pembaca dalam menganalisis karya.
ia memberi panduan bagaimana kita memahami mesej, tema dan watak secara lebih mendalam. Bukan sekadar mengikuti jalan cerita secara permukaan. Dalam novel Hatimu Aisyah terdapat dua pendekatan utama yang digunakan oleh pengarang untuk membina kisah watak Aisyah dengan lebih bermakna, iaitu pendekatan sosial. Pendekatan sosial menekankan hubungan antara individu dan masyarakat. Ia meneliti bagaimana norma, nilai dan persepsi masyarakat mempengaruhi tindakan dan pengalaman seseorang. Dalam konteks Aisyah, dia sering berhadapan dengan tekanan akibat norma dan persepsi masyarakat. Contohnya, masyarakat sekeliling sering menilai tindakannya berdasarkan jagaan sosial atau stereotip tanpa memahami dilema atau emosi sebenar yang dialami. Pendekatan ini membolehkan pembaca melihat bagaimana tekanan sosial membentuk dan mempengaruhi kehidupan individu, serta memahami konflik yang timbul antara kehendak diri dan harapan masyarakat. Pendekatan psikologi yang seterusnya ialah pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi pula menumpukan kepada emosi dan konflik dalaman watak. Ia mengkaji perasaan, motivasi dan perkembangan psikologi watak sepanjang cerita. Aisyah mengalami tekanan emosi yang mendalam akibat pengalaman hidupannya, termasuk kehilangan, kegagalan dan ketidakadilan sosial. Dalam pendekatan ini, pembaca dapat menyelami dunia dalaman watak, memahami perasaan takut, kecewa dan harapan yang dialami, serta melihat bagaimana pengalaman hidup membentuk kepribadiannya. Gabungan kedua-dua pendekatan ini menjadikan pembaca bukan sahaja mengikuti kisah secara linear, tetapi juga dapat menghayati dimensi sosial psikologi yang lebih kompleks. Hal ini membuktikan bahawa karya Hatimu Aisyah bukan secara cerita biasa, tetapi sebuah analisis kehidupan manusia yang mendalam. Ia mengajak pembaca berfikir tentang bagaimana masyarakat dapat dan pengalaman peribadi saling mempengaruhi, membentuk nilai dan memberi kesan terhadap perkembangan individu. Dalam konteks keterampilan berbahasa dan budaya Melayu, penggunaan pendekatan sosial dan psikologi ini menunjukkan kepakaran pengarang dalam menyampaikan mesej dengan berlapis-lapis, menggunakan bahasa yang indah, naratif yang menyentuh serta membina watak yang menjadikan teladan. Ia bukan sahaja meningkatkan kefahaman pembaca tetapi juga menggalakkan pembaca merenung dan menilai kehidupan sekeliling sebagai refleksi kepada penonton. Pertama, bagaimanakah pengalaman sosial mempengaruhi cara kita melihat diri dan orang lain? Kedua, adakah kita sedar konflik dalaman seseorang kadang-kala lebih berat daripada apa yang kita nampak di luar? Yang ketiga, bagaimana kita boleh menyeimbangkan empati sosial dengan memahami psikologi individu? Dengan kritikan pendekatan ini, novel Hatimu Aisyah memperlihatkan bahawa karya sastera boleh menjadi medium untuk memahami kehidupan manusia secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan kesedaran sosial, kematangan emosi dan keterampilan berfikir kritis pembaca. Kita pergi ke kritikan penganalisian. Kritikan penganalisian melibatkan penguraian secara mendalam terhadap isu atau masalah yang dibangkitkan dalam karya. Ia bukan sahaja melibatkan watak dan peristiwa, tetapi juga menilai punca, kesan dan implikasi terhadap kehidupan watak dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam novel Hatimu Aisyah, isu utama yang dibincangkan berkait rapat dengan tekanan sosial dan emosi yang dilihat atau dihadapi oleh watak utama iaitu Aisyah. Pertama, punca masalah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi punca tekanan Aisyah iaitu tekanan masyarakat, norma dan jangkaan sosial menyebabkan Aisyah sering berhadapan dengan pandangan negatif dan kritikan tanpa asas. Kedua, kurang sokongan emosi. Aisyah memerlukan dorongan dan perhatian daripada keluarga serta orang sekeliling, namun sokongan ini tidak mencukupi. Yang ketiga, sikap prejudis. Orang yang ramai kerap membuat andaian dan menilai Aisyah berdasarkan tanggapan mereka, bukan berdasarkan realiti yang dialaminya. Kita pergi ke kesan masalah. Yang kedua,
Akibat daripada punca-punca ini, Aisyah mengalami beberapa kesan yang mendalam, iaitu tekanan mental, bebanan emosional dan stres yang dialami Aisyah memberi kesan kepada kesejahteraan mentalnya. Yang kedua, konflik dalaman. Aisyah sering bergelut dengan perasaan bersalah, kecewa dan rasa terasing. Yang ketiga iaitu rasa terasing. Tekanan dan kurangnya sokongan menyebabkan Aisyah merasa sendiri dan tidak difahami oleh masyarakat. Yang ketiga iaitu implikasi masalah. Masalah yang dihadapi oleh Aisyah bukan sahaja menjejaskan dirinya secara peribadi, tetapi juga memberi kesan kepada kehidupan sosial. Kesejahteraan hidup terganggu. Kehidupan Aisyah tidak seimbang kerana tekanan emosi menghalang dia daripada mencapai kebahagiaan dan kepuasan diri. Seterusnya, hubungan sosial menjadi lemah. Ketidakfahaman dan sikap prejudis masyarakat melemahkan ikatan sosial, menimbulkan jurang antara individu dan masyarakat. Hal ini jelas menunjukkan bahawa masalah yang dihadapi oleh Aisyah bukan masalah individu semata-mata, tetapi berkait rapat dengan masyarakat. Tekanan yang dihadapi oleh Aisyah adalah cerminan kefahaman sistem sosial dan kurangnya empati masyarakat dalam konteks pembelajaran dan keterampilan bahasa. Kritikan penganalisian ini menunjukkan kebolehan pengarang dalam menyusun naratif secara kritis, membolehkan pembaca memahami hubungan sebab akibat dan implikasi sosial dengan lebih jelas. Sebagai refleksi kepada penonton, adakah kita sedar bahawa tekanan yang dialami seseorang kadang-kala berpunca daripada masyarakat dan bukan semata-mata kelemahan individu? Yang kedua, bagaimana kita boleh membantu mengurangkan tekanan sosial terhadap individu di sekeliling kita? Apakah tanggungjawab kita dalam membina masyarakat yang lebih peka, inklusif dan menyokong kesejahteraan mental? Dengan kritikan penganalisian ini, novel Hatimu Aisyah menjadi lebih daripada sekadar kisah peribadi. Ia adalah satu kritikan sosial yang mendalam, mengajak pembaca bukan sahaja memahami watak tetapi juga menilai peranan masyarakat dalam membentuk kehidupan dan kesejahteraan individu. Kritikan yang terakhir ialah kritikan penilaian. Kritikan penilaian melibatkan pandangan terhadap keberkesanan sesuatu karya dari segi mesej, struktur, bahasa dan impak kepada pembaca. Ia menilai sejauh mana karya itu berjaya mencapai tujuan pengarang dan memberi kesan yang positif kepada khalayak. Dalam novel Hatimu Aisyah, pengarang berjaya menyampaikan mesej sosial dengan berkesan. Mesej mengenai tekanan hidup, peranan wanita dan kepentingan empati serta sokongan masyarakat disampaikan dengan jelas melalui pengalaman watak utama Aisyah. Kisah ini bukan sahaja menyentuh emosi pembaca tetapi juga meningkatkan kesedaran tentang isu wanita yang sering dihadapkan dengan cabaran sosial, emosi dan psikologi. Selain itu, penggunaan bahasa yang indah dan puitis menjadikan karya ini lebih menarik dan berkesan. Zurina Hassan menggunakan bahasa yang kaya dengan nilai budaya Melayu dengan dialog dan naratif yang menyentuh hati. Teknik penceritaan ini memudahkan pembaca menghayati perasaan watak serta memahami konflik yang berlaku dalam kehidupan mereka. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan kecil yang dia perhatikan. Sebagai contoh, penggunaan watak sampingan kurang mendalam. Beberapa watak lain dalam novel tidak dibina sepenuhnya sehingga peranan mereka dalam menyokong atau mencetang watak utama terasa kurang berkesan. Kekurangan ini sedikit sebanyak mengurangkan dimensi sosial yang boleh dikaji lebih luas dalam konteks kritikan sosial dan psikologi. Walau bagaimanapun, secara keseluruhannya karya ini sangat berkualiti dan relevan baik dari segi mesej sosial, penceritaan maupun keterampilan berbahasa. Ia menunjukkan bahawa novel Hatimu Aisyah bukan sekadar hiburan tetapi juga satu medium pendidikan dan kesedaran sosial yang mampu memberi pengajaran dan inspirasi kepada pembaca sebagai refleksi kepada penonton. Apakah mesej kehidupan kita sendiri dari kisah Aisyah dan bagaimana mesej itu memberi kesan kepada kehidupan kita sendiri? Bagaimana penggunaan bahasa dan naratif dapat mempengaruhi pemahaman kita terhadap isu sosial dan psikologi watak?
Apakah aspek yang boleh diperbaiki dalam karya seperti itu untuk meningkatkan lagi keberkesanaannya? Dengan kritikan penilaian ini, kita dapat menilai bahawa novel Hatimu Aisyah berjaya menggabungkan cerita, mesej sosial dan nilai budaya menjadi sebuah karya yang bermakna, relevan dan mendidik. Kesimpulannya, novel Hatimu Aisyah merupakan sebuah karya yang bukan sahaja menghiburkan tetapi juga mendidik dan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang isu sosial, tekanan hidup dan peranan wanita dalam menghadapi cabaran kehidupan melalui 6 jenis kritikan yang telah dibincangkan: kritikan sanjungan, kritikan teguran, saranan, pendekatan, penganalisian dan penilaian. Dapat dilihat bahawa karya ini menegur masyarakat terhadap sikap prejudis, kurang empati dan penghakiman tanpa asas. Kedua, memberi pengajaran tentang kepentingan empati, sokongan emosi dan kesedaran terhadap isu psikologi sosial. Yang terakhir, mencadangkan perubahan dengan menekankan perlunya masyarakat, keluarga dan individu berganding bahu untuk membina kehidupan yang lebih harmonis dan berbudaya. Sebagai pelajar dan bakal pendidik, kita perlu mengambil pengajaran daripada karya ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini dapat dijadikan panduan untuk membina masyarakat yang lebih prihatin dan bertanggungjawab, memupuk sifat empati dan kepekaan sosial, menyuburkan kewarian dan keterampilan berbahasa Melayu dalam kehidupan seharian dan dalam pendidikan. Akhir kata, diharapkan pembentangan ini bukan sahaja dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang novel Hatimu Aisyah, tetapi juga menekankan kepentingan kritikan dalam karya sastra sebagai medium untuk mendidik, menyedarkan dan membentuk masyarakat yang lebih berkualiti. Sekian daripada saya, Muhammad Faris bin Rusman. Sekian, terima kasih.